Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. KWSP bersasar, insya-Allah sudah boleh dikatakan 100% akan dilaksanakan dengan syarat yang menang pilihan raya umum ke-15 nanti adalah daripada Parti Perikatan Nasional, yang mana seperti kita sedia maklum, pada pengumuman manifesto hari Ahad 2 minggu yang lepas, di dalam pengumuman manifesto Perikatan Nasional ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun membuat pengumuman bahawa beliau akan mempertimbangkan untuk melaksanakan pengeluaran bersasar KWSP ini. Namun selepas dalam beberapa sesi ceramah beliau sebenarnya berkempen untuk pilihan raya ini, semalam beliau telah menyatakan, kemarin beliau telah pun menyatakan komitmen beliau untuk melaksanakan tuntutan KWSP ini secara bersasar kepada pencalon-pencalon KWSP terutamanya sekali. Dan berikutan daripada pengumuman ini, memang boleh dikatakan 100% pengeluaran KWSP secara bersasar ini akan terlaksana. Tetapi kita sebagai pencalon KWSP terutamanya sendiri haruslah memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah Perikatan Nasional, termasuk juga calon-calon Perikatan Nasional yang lain yang berada di tempat kita. Haruslah kita memberikan sokongan yang sangat jitu kepada mereka ini. Seperti yang anda semua sedia maklum, untuk pilihan raya umum kali ini, saya bukanlah seorang yang suka berahsia. Saya lebih kepada pro kepada Perikatan Nasional, yang mana saya mendukung perjuangan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam membawakan isu yang memberikan faedah dan juga manfaat kepada rakyat. Isu berkenaan dengan tuntutan KWSP ini pada saya adalah satu isu yang sangat relevan, kerana ianya dapat memberikan, orang kata, kelegaan kepada ramai pencalon, terutamanya sekali bagi mereka yang sudah tidak aktif mencalon di dalam KWSP ini. Diberikan peluang kepada mereka untuk membuat pengeluaran. Okey. Dan juga keyakinan terhadap pengeluaran KWSP secara bersasar ini adalah berikutan di dalam ceramah Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, mengikut apa yang telah dikongsikan oleh Abang Azmi Bugis. Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam ceramah itu memegang, seperti dalam gambar sebelah, memegang orang kata satu listing ataupun berkenaan dengan objektif tuntutan pengeluaran KWSP bersasar daripada Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, yang mana kita tahu tidak ada sebarang NGO ataupun sebarang pertubuhan ataupun sebarang individu lain yang membawa perjuangan KWSP sehingga ke tahap ini. Dan apa yang diperjuangkan ini adalah hanya daripada Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Dan jika kita melihat daripada segala flow dan sebagainya, seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini, pembubaran Parlimen ini bukanlah satu, orang kata, penamat bagi segala-galanya. Malah apabila Parlimen dibubarkan dan setelah Perikatan Nasional mengumumkan manifesto dan juga janji mereka untuk apabila mereka dipilih sebagai menjadi kerajaan nanti, nampak tak sekarang ini kita sudah boleh katakan pelaksanaan untuk KWSP secara bersasar ni memang sudah pasti akan terlaksana dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana jika mereka berjaya membentuk kerajaan seperti pilihan raya umum yang ke-15 nanti, mereka akan terus serta-merta selepas membentuk kabinet melakukan mesyuarat kabinet, dan isu pertama yang akan mereka lakukan adalah berkenaan dengan KWSP bersasar. Jadi kita pencarum KWSP terutamanya sekali, saya harap anda dapatlah memberikan sokongan yang penuh dan juga sokongan yang sangat jitu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan disebabkan isu KWSP ini, walaupun yang bersasar ini yang menjadi borang aduan di PGR itu hanyalah 200,000 lebih, tetapi kita perlu tahu bahawa total pencalon KWSP adalah seramai 14 juta orang, yang mana kita mempunyai 32 juta rakyat dan 20 juta lebih yang layak untuk mengundi. Jadi jika kita lihat apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang kata, mempertimbangkan untuk melaksanakan isu KWSP secara bersasar ini, banyak parti-parti politik yang lain, gabungan-gabungan parti politik yang lain kurang selesa dengan tuntutan ini. Dua gabungan parti politik besar yang lain telah pun dengan terang-terang menyatakan bahawa mereka tidak akan melaksanakan sebarang isu ataupun sebarang tuntutan berkaitan dengan KWSP secara bersasar. Ini adalah salah satu kenyataan yang terbuka telah dikeluarkan mereka. Dan semalam saya boleh lihat ada pula satu
gabungan parti politik ini yang mula untuk menyerang Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan isu jumlah wang sebanyak satu jumlah wang sangat besar, nilainya beratus bilion ringgit yang telah digunakan oleh kerajaan semasa di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa musim pandemik COVID-19. Jadi ada dah orang kata senario daripada parti politik yang lain untuk menyerang Tan Sri Muhyiddin Yassin ini disebabkan apa yang telah dikeluarkan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini berkenaan dengan KWSP bersasar dilihat sangat mendapat respon yang positif daripada kalangan pencarum atau kalangan rakyat itu sendiri. Dan saya lihat daripada perkongsian di dalam sebuah media di dalam TikTok, media ni adalah media rasmi yang mempunyai TikTok, perkongsian berkenaan dengan isu KWSP ini mendapat tontonan sebanyak 630,000 lebih tontonan, 630,000 lebih. Banyak, dah melepasi daripada 500,000 juta berbanding dengan video-video daripada parti-parti politik yang lain. Ini adalah salah satu orang kata jumlah yang baik untuk kita terjemahkan sokongan terhadap Perikatan Nasional melalui Tan Sri Muhyiddin itu sendiri. Walaupun di dalam TikTok ni banyak yang orang kata FYP berkenaan dengan parti mana yang leading dan sebagainya, tetapi kita harus ingat data itu datangnya daripada siapa yang membuat poll ataupun siapa yang membuat undi itu. Adakah mereka sendiri yang membuat undi itu dan kemudian mereka juga yang mempublishkan undi itu di dalam TikTok untuk FYP dan sebagainya hanya untuk menyebarkan dayah bahawa seolah-olahnya parti-parti lain sebagai contoh Perikatan Nasional ini mendapat undi daripada rakyat sekarang ini sebelum PRU ini yang nilainya sangat rendah. Dan salah satu poll yang telah saya lihat, jumlah poll itu menunjukkan satu parti yang di seberang sana tu yang menentang rasuah dan sebagainya lah, memang itu satu perjuangan yang bagus, tetapi jumlah undian mereka telah mencapai semalam saya tengok 54 juta undian, yang mana kita rakyat Malaysia hanya mempunyai 30 juta, 32 juta ataupun 34 juta rakyat sahaja, dan total yang telah pun memberikan undian di dalam poll tersebut adalah sebanyak 84 juta. Saya tak berani nak ambil screenshot tersebut kerana saya tak nak menimbulkan sebarang isu, tetapi jumlah untuk mereka yang memilih parti berkenaan itu dan apabila diviralkan di TikTok, di Facebook dan sebagainya, ia adalah satu jumlah yang ridiculous, yang sangat mustahil kerana dah mencapai 50 juta lebih, melebihi 20 juta daripada apa yang penduduk Malaysia ada sekarang. Jadi kalaulah kata di kalangan pencarum di luar sana ataupun di kalangan rakyat di luar sana secara umumnya yang berasa macam ragu-ragu nak undi Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional dan sebagainya disebabkan oleh data yang kita telah disajikan sekarang ini, pada khemah saya tidak perlulah kita mempertimbangkan data itu kerana data itu kita tidak tahu datangnya daripada mana. Mungkin parti-parti politik tertentu sendiri yang membuat data-data ini, memanipulasi nombor dan sebagainya, dan mereka mengkongsikan kepada ini untuk menunjukkan kepada rakyat, lebih baik hampa undi kami sebab kami ni seolah-olah leading, berada di paling hadapan skrin dan mendapat sokongan rakyat di masa sekarang. Jadi kita perlu orang kata berfikir dengan waras, bertenang dan pilih pemimpin yang tidak ada isu langsung berkenaan dengan rasuah ataupun pelbagai perkara-perkara yang lain. Saya ada kongsikan di dalam posting community YouTube saya, ada perkongsian daripada Mufti Perlis berkenaan dengan siapa calon mana yang kita tidak boleh yang kita tidak boleh pilih dalam PRU yang ke-15 ini. Beliau ada berkongsikan kriteria-kriteria calon yang kita perlu tolak. Jadi Perikatan Nasional ini saya lihat tidak ada banyaklah yang mempunyai kriteria-kriteria sedemikian. Malah Tan Sri Muhyiddin Yassin juga boleh dikatakan agak clean lah, melainkan spekulasi yang ditimbulkan oleh parti-parti politik tertentu. Jadi insya-Allah kalau kita mahukan pelaksanaan KWSP ini berjaya, kita perlu ingat dan kita dah tahu dah siapa yang kita perlu sokong. Kalau kita nakkan pengeluaran KWSP ini tetapi kita memberikan sokongan kita kepada parti-parti politik yang lain, kita tahu sebenarnya apabila kalaulah parti politik yang lain ini menang, kita memang tidak ada harapan yang besar untuk kejayaan tuntutan KWSP ini kerana mereka dengan sekarang ini sudah terang-terangi menolak
sebarang idea berkenaan dengan pengeluaran KWSP ini, sedangkan mereka itu tak melihat pun manifesto PJR dan sebagainya ataupun kategori-kategori yang telah ditetapkan oleh PJR untuk pengeluaran secara bersasar. Mereka punya pemahaman adalah seolah-olah seperti pengeluaran air citra, air sinar ataupun pengeluaran khas yang lepas, sebab mereka tidak membaca. Okey, jadi saya harap dengan sedikit berita dan juga sedikit perkembangan ini, kita dapat salurkanlah kita punya, orang kata, sedikit pengorbanan, sedikit undi kepada mereka yang betul-betul orang kata sudi untuk mendengar nasib rakyat, terutama sekali nasib pencarum KWSP. Sedikit-sikit saya akan masuk sebelum saya nak menamatkan. Sejak daripada pengumuman daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan isu KWSP ini, sebenarnya saya melihat ramai orang yang biasa saya, terutama sekali daripada mereka yang tidak berada dalam 4 kategori yang terkesan dan juga sebagainya, yang sebenarnya dalam diam mereka ini juga mahukan pengeluaran KWSP ini, tetapi apakan daya, untuk pengeluaran kali ini adalah secara bersasar. Jadi ini adalah mungkin perkara yang telah dilihat oleh parti-parti politik tertentu, yang mana apabila digunakan isu KWSP ini, ramai pencarum, sama ada yang berada dalam kategori 4 kategori tersebut ataupun pencarum-pencarum yang tidak terkesan, T20 dan sebagainya, dilihat lebih mula menyokong Perikatan Nasional ataupun lebih mula menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Jadi disebabkan itu jugalah mungkin dah mula ada serangan-serangan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin tersebut. Jadi berkenaan dengan bagi mereka yang tidak terkesan dan sebagainya ini, berdoa sajalah semoga apabila dilaksanakan esok mungkin ada sedikit pertimbangan untuk diberikan juga ruang kepada mereka yang tidak terkesan, yang masih lagi mempunyai bakiran rumah yang selesa dan sebagainya. Mungkin boleh dipertimbangkan untuk diberikan sedikit pengeluaran kepada mereka secara sukarela. Dan macam itulah, teruskan saja berdoa. Saya tahu ramai juga yang, memang ramai yang mesej saya, sahabat-sahabat terdekat saya yang mana yang bekerja dengan sebaik mungkin, tetapi ada yang juga masih lagi hendak mengeluarkan untuk menggunakan sebagai modal untuk menyelesaikan hutang-hutang kecil dan juga sebagainya. Apa yang saya boleh katakan, teruskan berdoa saja, kerana kita hanya berlandaskan kepada perjuangan KWSP secara bersasar. Mudah-mudahan jika Perikatan Nasional menang, akan ada juga pertimbangan untuk membenarkan pengeluaran kepada mereka-mereka yang tidak terjejas di luar sana. Itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara.